orang Melayu, keperwiraan dia, ketaksetiaannya, ilmunya, hantuahnya menguasai berapa bahasa? Kata silap 12 bahasa. 12 bahasa. Orang yang punya diplomasi yang tinggi, punya ilmu yang tinggi, handal, berani, dan memang dia kata kalau dia berlawan dia tak akan undur sehingga dia gugur. Bahkan dia pergi ke Jawa, dia seorang saja datang 100 orang musuh. Dia kata saya tak akan undur sampai saya gugur. Ini orang Melayu. Orang Melayu itu sangat, ini dia melambangkan orang Melayu. Sangat lemah lembut, sangat pemurah, sangat baik. Tapi kalau dicabar, maka dia akan bertahan sampai ke akhir. Itu orang Melayu. Sebab itulah orang Hang Tuah itu memang sangat dekat dengan hati budi orang Melayu. Kerana dia melambangkan pribadi orang Melayu. Tamadun maritim. Melaka itu pusat tamadun maritim. Sebab itu kapal sangat penting. Jadi kita ada projek untuk membina kapal Hang Tuah. Kapal Hang Tuah bernama Mendam Berahi. Mendam Berahi adalah satu jenis kapal yang dipanggil Ghali. Sebelum Ghali ada kapal Jong. Jong lebih besar lagi. Tapi Ghali ni, Hang Tuah punya Ghali 180 kaki panjang. 180 kaki panjang. Buka kali 15 kaki. Tapi dia boleh muat 5 gajah. Dia pergi ke Siam, beli gajah 5 ekor. Masuk dalam kapal itu. Bagaimana besarnya kapal itu. Jadi sekarang kita tak ada lagi. Mengapa tak ada kapal lagi? Mengapa kita tak ada kapal? Kapal Jom pun tak ada, kapal Ghali pun tak. Kita ada sekarang kapal kecil-kecil je kan. Kenapa? Kerana kita punya perdagangan maritim kita sudah habis. Dirosak oleh penjajah. Yang merosakkan kita penjajah British, penjajah Belanda, satu sekali ini juga Spanyol lah. Rosak habis. Misalnya dalam Hikayat Hang Tuah sendiri ada tarikh dia. Dia pergi ke Rom 1481. 1481 ada tarikh. Itulah satu tarikh yang ada dalam Hikayat Hang Tuah ni. 1481 dia nak pergi ke Rom nak beli meriam. Sebab apa dia tahu Portugis akan datang, maka Sultan dah hantar untuk beli meriam, untuk beli bedil dan sebagainya. Jadi sampai ke Jeddah dan pergi naik haji 1481. Iaitu saya kira selepas dia pergi ke Rukyu 1481 awal, kemudian akhir tahun dia pergi naik haji. Lepas tu pergi sampai ke Rom. Itu ini akan mengukuhkan perjalanan Hang Tuah, episod-episod yang mengukuhkan cerita Hang Tuah tadi. Yang lain, Hang Tuah ni ada uncommonly abilities that maknanya dia mempunyai sifat istimewa. Jadi memang Albuquerque nak gunakan dia. Dia dah tulis surat. Masa itu bila Melaka jatuh, Hang Tuah telah pergi ke Singapura. Dan memang Albuquerque dah tulis surat kepada ataupun beri putusan pada Hang Tuah supaya datang ke Melaka untuk menjadi pembantu dia. Dia nak gunakan Hang Tuah. Sebab apa? Dia tahu bahawa Hang Tuah mempunyai kebolehan yang istimewa. Itu disebut dalam catatan Albuquerque sendiri. Sebab itulah kita rasa bahawa Hang Tuah itu wujud dalam sejarah. Dan memang dia bukan dongeng. Dan ada fakta dia lahir 1431. Dan masa jatuhnya Melaka 1511 dia masih hidup, umurnya ialah 80 tahun. Itulah ini. 2 bukti dokumen serta 1 artifak yang dipercayai ada kaitan dengan Laksamana Hang Tuah ditemui. Penemuan 3 bahan sejarah utama itu dibuat 2 pengkaji daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Emeritus Dr. Hashim Musa dan Dr. Rohaidah Kamarudin. Ia membabitkan 3 pucuk surat yang diutuskan oleh seorang bergelar Laksamana kepada pemerintah Kerajaan Rukyu, catatan Wizurai, Portugis Alfonso de Albuquerque dan penemuan artifak keris Lok 9. Penemuan 3 bukti itu mengukuhkan lagi kewujudan Hang Tuah berdasarkan 3 surat yang ditulis oleh Wakil Sultan bergelar Laksamana ketika zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1480. Ialah untuk mengisytiharkan bahawa watak Hang Tuah itu wujud dalam sejarah. Iaitu kita ada sumber-sumber yang merupakan sumber asli ataupun primary sources untuk menunjukkan bahawa seorang watak itu wujud dalam sejarah. Jadi alhamdulillah kita sudah jumpa sekurang-kurangnya ada 3 sumber primary. Iaitu pertama panggil sebagai sumber daripada Pulau Rukyu. Rukyu ni ialah satu kepulauan Jepun, Okinawa sekarang ini.
Dan saya boleh tunjukkan dia punya petanya, barangkali saya dah belakang itu, iaitu di sini petanya, itu Ryukyu. Ya, Ryukyu, dia punya bandar besar ialah Okinawa, dan pulau-pulau yang di bawah itu semuanya Kepulauan Ryukyu. Dan Ryukyu itu asalnya mungkin dia berbahasa Cina dulu. Tetapi sekarang sudah menjadi wilayah Jepun sekarang ini. Dan mereka telah menjumpai satu dokumen yang dipanggil sebagai Riki Dohoan, iaitu ini dia Riki Dohoan. Riki Dohoan ini telah tertulis ataupun ditulis pada zaman Hang Tuah wujud, iaitu abad ke-16. Dan Riki Dohoan inilah satu negara yang mempunyai hubungan yang rapat dengan pulau-pulau di semenanjung di Pulau Melayu sini, dan juga ke Korea dan juga China yang lain. Di Kepulauan Ryukyu atau Okinawa, dalam simpanan kerajaan Okinawa lah, mereka telah scan dan hantar pada kami bahagian yang tertulis tentang Melaka. Yang ni ada 10 pucuk surat, termasuk satu surat daripada Laksamana Hang Tuah ke kerajaan China yang kami dah translate ke dalam bahasa Melayu. 3 pucuk surat sebenarnya. 3 pucuk surat daripada Melaka ke Ryukyu, kerajaan Ryukyu. Rekidan Hoan ni ditulis selama 444 tahun. Maksudnya dia adalah satu manuskrip yang lama dari seorang ke seorang penulis. Dia ditulis selama 444 tahun sehingga ke zaman Portugis mengambil Melaka, Belanda. Tapi yang dihantar pada kami hanya yang termaktub tentang Hang Tuah dan kerajaan Melaka sahaja, yang kita boleh baca dalam buku kami nanti. Dalam Rekidan Hoan ini pun dia ceritakan pemberian hadiah daripada kerajaan Melaka kepada kerajaan Ryukyu, termasuk 5 bilah keris. Jadi kalau ketika saya menelpon kerajaan Jepun masa 2 bulan lepas, itu dijumpai di Enkakuji. Enkakuji ni maksudnya temple. Keris ini disimpan dalam tempel, tapi gempa bumi berlaku, bangunan tempel tu semua runtuh ke dalam dasar laut. Dasar laut, ya, setelah tenggelamnya tempel itu tadi, adalah keris Luk 9. Luk 9 maknanya bukan keris yang lurus, ya, tetapi dia berluk, dan luknya itu kalau kita bilang 9. Kelazimannya kerajaan dulu-dulu, kerajaan Melayu dulu, kalau dia memberikan anugerah kepada pemerintah kerajaan lain, maknanya daripada sultan kepada sultan ataupun raja kerajaan yang lain, yang dianugerahkannya itu ialah keris Luk 9. Kerana Luk 9 ini melambangkan kepemimpinan. Keris dicipta ada falsafahnya, ada tujuan, ada sebabnya. Kalau keris Luk 9 artinya keris yang dianugerahkan oleh seorang pemimpin kepada seorang pemimpin yang lain. Kalau seorang pemimpin sultan menganugerahkan keris kepada seorang bulu balang atau panglima atau laksamana, lazimnya diberi Luk 3. Kerana Luk 3 itu adalah keris tarung, keris yang dibawa untuk bertarung. Jadi setiap keris Melayu itu, kalau keris yang lurus, itu ada maksud dan falsafah lain. Itu biasanya keris perwakilan kuasa. Kalau Luk 3 seperti yang saya sebut tadi, keris tarung, itu untuk digunakan untuk berlawan, bertarung. 5 lain maksudnya, 7 lain digunakan oleh Raja Muda dan sebagainya. Kalau 9, ini artinya dari seorang pemimpin dihadiahkan kepada pemimpin yang lain. Dan salah satu artifak yang kita kaji ialah keris. Kenapa keris? Sebab keris ini sangat hampir dengan orang Melayu. Orang Melayu macam Profesor Hashim sebut tadi, orang Melayu ni, kita ni keturunan bangsa maritim, bangsa yang hidup di laut. Sebab itu orang Melayu hanya satu-satunya bangsa di dunia ni yang memanggil tanah tumpah darahnya itu sebagai tanah air. Tanah airku. Tanah air. Tanah air signifikannya air. Kalau kita baca Arab, dia sebut watan. Watan itu merujuk kepada tanah. Kalau bahasa Inggeris disebut land, motherland, fatherland, masih lagi land. Kalau Jerman, fatherland. Tanah air. Tanah air menunjukkan signifikannya air. Kerana Nusantara Melayu ni kan kepulauan. Semenanjung, lepas tu kita ada pulau-pulau, air yang banyak. Jadi kita menguasai air. Dan
senjata yang paling hampir kepada orang Melayu adalah keris. Sebab itu pada keris itu diabadikan kapal. Dan ada satu sampir, dipanggil sampir, setengah orang panggil pelayar. Ini bentuk kapal. Di mana disisip ini di pinggang, dekat dengan hati. Jadi ini sentiasa di hati orang Melayu. Itu ada falsafahnya.